Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, yang berusaha Tuan Haji Syamsuddin Nazir Masjid Kencing Hulu, barisan imam, Tak Syakir, Ustaz Talib, barisan Bilal, serta jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita setelah sekian lama kuliah ditangguhkan. Saya punya catatan, kita tangguh hari tu bulan 3, 11 bulan 3 ya. Itu last kuliah saya kat masjid ni. Alhamdulillah, ini untuk kali pertama ya, dikembalikan, dipanggil kembali seketika ya. Mungkin secara bergila-gila kan, atas masalah-masalah teknikal. Hailah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau bagaimana, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam biasalah ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada COVID-19. Mudah-mudahan Allah terus lindungi kita daripada dijangkiti oleh wabak yang berbahaya inilah. Walaupun ramai yang dah ambil berat, ramai yang dah ambil ringan sebenarnya dan sebagainya, tapi itulah, kita masih lagi kena berhati-hati dan juga mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Baik, sambunglah pada kitab kita insya-Allah. Nanti kita masuklah sikit beberapa. Anda kata kepala tu turun, nampak ya, faham je. Ya, kita kena berhenti sekejap lah. Exercise. Tak balik dia terkejut, exercise. Ya, baiklah. Tajuk masih lagi tajuk yang lama, yang sama juga. Ya, masih lagi bab solat. Ya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan bab solat yang ditulis, yang di Imam At-Tirmizi rahimahullah ya, dalam Sunan At-Tirmizi yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi yang rahimahullah dalam kitab Bahrul Mazi, kitab Jawi lama, yang sekarang ni dah ada kitab yang ditulis dalam tulisan Melayu, dalam tulisan Rumi, dalam bahasa Rumi ya. Cuma kalau orang yang biasa dengan Jawi ni, dia tak sukalah, sebab kadang-kadang tu nak baca tu susah ya, nak baca, nak relate dengan bahasa Arab dan sebagainya susah. Sebab Muhammad Idris Al-Marbawi ni, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ni, dia lebih kepada Melayu Arab. Melayu Arab. Baik. Bab la salata illa bi Fatihatil Kitab. Yang ni dah banyak orang ulang, saya sendiri pun rasanya dah ulang beberapa kali, tapi kita masih lagi dalam baca tentang hadis berkenaan dengan bab ini, iaitu rukun solat ya, iaitu tiada sah sembahyang melainkan dengan Fatihah. Untuk sah sembahyang itu mesti ada membaca surah Al-Fatihah. Walau bagaimanapun khilaf ulama pada masalah sah sembahyang dengan tiada Fatihah. Tetap ada khilaf ulama juga. Dalam mazhab kita ada, dalam mazhab dalam ahli sunnah wal jamaah ada 4 mazhab ya. Kita Syafi'i, antara mereka ni ada khilaf sama ada sah tak sembahyang kalau tiada baca surah Fatihah. Ya. Maka kata mazhab kita dan juga mazhab jumhur ulama ya,
Mazhab kita, mazhab jumhur ulama, kebanyakan ulama, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yang akan dibacakan nanti, menunjukkan dalil tidak sah sembahyang melainkan dengan Fatihah. Kita, mazhab kita dan juga jumhur ulama, kebanyakan ulama. Walau bagaimanapun, berkata Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah kata sah sembahyang dengan tiada membaca Fatihah. Itu yang khilaf tu. Yang lain semua kata tak sah. Mazhab Hanafi kata sah dengan tak membaca Fatihah. Nanti akan diterangkan dalam masalah-masalah yang di bawah. Jadi hadis yang dipegang, antaranya yang dipegang sebagai dalil oleh sebahagian besar ulama yang mengatakan tidak sah sembahyang tanpa membaca Fatihah, berbunyi hadisnya an Ubadah bin As-Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tiada sembahyang itu sah. Ini takwil Imam Syafi'i. La salata, tiada solat. Maknanya apa? Tiada solat itu sah. Ditakwil oleh Imam Asy-Syafi'i. Ataupun ditakwil oleh Imam Hanafi, la salatu, iaitu tiada sembahyang itu sempurna. Tiada sembahyang itu sempurna bagi mereka yang tiada membaca Fatihah. Sembahyang itu tak sempurna bagi mereka yang tidak membaca Fatihah. Imam Hanafi kata tak sempurna, solat sah tetapi tak sempurna. Manakala imam-imam lain mengatakan tidak sah. Hadis ini merupakan hadis hasan lagi, sahih. Dan juga ada dikeluarkan juga hadis ini yang seperti ini, matan yang sama juga oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih kedua-duanya. Hukumnya, kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, berpandukan kepada hadis inilah ulama di kalangan sahabat. Kalangan sahabat Nabi ni ramai ulama. Ada ulama, ada ahli perang, ada ahli itu, ahli ini. Masing-masing ada dia punya itulah. Sama juga macam kita ni. Zaman kita ni pun ada ramai ulama, ada ramai ustaz. Ada ramai juga ulak dalam semak, pelbagailah. Jadi semua sama je. Baik. Jadi zaman Rasulullah dulu pun ada ulama di kalangan sahabat. Antara mereka itu Umar bin Al-Khattab, dan juga Ali bin Abi Talib, dan Jabir bin Abdullah, dan Imran bin Husain, dan lain-lain daripada mereka itu. Jadi mereka ini berkata tiada memadai sembahyang, iaitu batal sembahyang, melainkan dengan membaca Al-Fatihah. Dan dengan dia juga dah berkata Imam Ibnul Mubarak dan juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq. Okey. Khalas. Jadi tak sah solat tanpa membaca Al-Fatihah. Melainkan Imam Abu Hanifah, tiadalah Fatihah itu rukun sembahyang, bahkan padanya wajib dibaca. Fatihah tu bukan rukun sembahyang. Jadi dalam sembahyang itu hanya wajib dibaca mana-mana ayat yang mudah daripada ayat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah olehmu akan mana-mana ayat Al-Quran yang mudah. Ini yang dipegang oleh Imam Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Jadi mana-mana ayat pun dalam Al-Quran dia boleh baca semasa solat, memadai, cukup. Tak semestinya Fatihah. Jadi mereka ni ada khilaf. Walau bagaimanapun, bila khilaf empat mazhab ini masing-masing berlapang dada, taklah sampai bergaduh. Kerana masing-masing ada pendapat masing-masing. Itu dia. Jadi Fatihah ini wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat. Subuh 2 rakaat, dua rakaat kita kena baca surah Fatihah tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh jumhur ulama, termasuklah juga Imam Syafi'i.
Baik. Jadi banyaklah perbahasan ya, macam mana dikatakan oleh mazhab Hanafi tadi itu Fatihah itu ya bukannya rukun sebagainya. Ada banyaklah perbahasan, rasanya saya tak payah bacalah kot. Ya. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, kita kenalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ya wajib atas imam bacakah atau makmumkah yang baca? Sebelum itu surah Al-Fatihah ya, kalau kita baca surah Fatihah itu, antara syarat sahnya itu membaca Fatihah itu dengan tepat, makhraj huruf yang betul ya, dengan baris yang betul, sabdunya yang betul, barulah dia sah kita solat ya. Jadi kalau kita solat berjemaah ya, apakah yang wajib membaca surah Al-Fatihah? Imamkah atau makmumkah? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ya, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang dibacakan tadi itulah merupakan dalil dalam mazhab kita Syafi'i bahawasanya imam dan makmum kedua-duanya wajib membaca surah Al-Fatihah ya. Dalam mazhab Hanafi ya, dalam mazhab Hanafi makruh tahrim ya, makruh yang boleh membawa kepada haram ya, ke atas makmum untuk membaca surah Al-Fatihah di belakang imam, sama ada dalam solat secara sirriyah, iaitu solat zuhur ataupun asar ya, solat secara senyap, dibaca secara senyap, ataupun juga solat jahriyah, solat maghrib, isyak dan subuh ya, tetapi solat makmum tetap sah. Mazhab Hanafi makruh tahrim ya, maknanya makruh yang menghampiri haram sekiranya makmum membaca surah Fatihah di belakang imam, sebab semuanya imam tanggung surah Fatihah daripada ma tayassara minal Quran, apa mana-mana ayat yang mudah daripada Al-Quran. Kerana Fatihah itu merupakan satu surah yang ringkas, senang dihafal, senang dibaca. Kerana hukum-hukum tajwid dalam Fatihah itu tak banyak sangat, dia ringkas sahaja. Ya, ringkas-ringkas sahaja. Dia dengung ada ke? Ya. Dia cek balik tu. Saya pun tak kira pula dengung berapa banyak dalam tu. Ya. Ada sikit-sikit makhraj huruf sahaja yang mana mungkin orang payah nak sebut sikit-sikit ya. Segi hukum tajwid yang lain tak banyak sangat. Tak banyak yang sukar untuk dibaca. Jadi mazhab Hanafi makmum makruh baca. Makruh baca. Mazhab Maliki bacaan surah Fatihah tak wajib secara mutlak bagi makmum, sama ada dalam solat sirriyah ataupun jahriyah, tetapi sunat bagi makmum membaca dalam solat sirriyah. Ini mazhab Maliki ya. Maknanya makmum tidak wajib baca surah Fatihah ni secara mutlak. Cuma kalau nak baca, sunat dibaca dalam solat secara senyap, dibaca senyap, iaitu zuhur dan asar. Ya. Dan ada seorang ulama dalam mazhab Maliki iaitu Ibnul Arabi mengatakan wajib makmum membaca ya, surah Fatihah ini secara sirriyah. Maknanya mazhab Maliki pun makmum relax tak payah baca. Lepas tu kalau kita pergi dekat Mekah kan ya, atau mana-mana tempat yang berpegang pada mazhab lain, kita tak dengar suara pun orang baca Fatihah, dia senyap je. Kalau tu mulut pun tak bergerak. Nampak ya? Khususnya bila solat jahriyah, solat yang dibaca imam baca kuat, solat maghrib, subuh, isyak, solat subuh, maghrib, isyak. Bila imam baca kuat, mereka akan mendengar bacaan imam. Fatihah langsung tak baca. Ya, ini mazhab Maliki.
Mazhab Syafi'i kita tahulah, ya, mazhab Syafi'i Fatihah wajib dibaca sebagai rukun, ya, sama ada oleh makmum ataupun oleh imam. Dan makmum di belakang pula, ya, hendaklah, ya, membaca secara secara senyap, ya, secara senyap, hanya didengari oleh dirinya sendiri sahaja. Dengar diri sendiri ini pula iaitu dengar diri sendiri dalam keadaan suasana yang senyap sunyi. Senyap ni, dia dengar diri sendiri tu bila senyap. Bila ada suara lain bersuara, contohnya ekon bersuara contohnya, ya, dia dah tak dengar dah Fatihah yang dibaca. Tak ada masalah, itu dah dikira sah. Yang penting dengar itu suara diri sendiri itu dalam keadaan suasana yang tenang, sunyi. Dia dengar suara dia cakap, suara dia membaca surah Al-Fatihah. Itu memadai. Jangan pula nanti bila bunyi mesin contohnya, bunyi imam baca surah, ya, surah yang lain selepas surah Al-Fatihah tu, dia nak menyaingi suara suara imam. Imam baca lagi kuat, dia pun baca kuat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai mengganggu orang-orang sebelah. Yang ni yang tak boleh. Ya, sebab kalau mengganggu orang sebelah dan sebagainya, jatuh kepada hukum makruh dan juga jatuh kepada hukum haram. Ya. Harus didengari oleh orang sebelah sikit-sikit. Makruh didengari oleh orang yang kedua. Haram didengari oleh orang yang ketiga. Ya. Jadi sebab itu Fatihah ni kita baca walaupun mungkin kita tak dengar diri sendiri, tapi kalau normalnya ketika sunyi kita akan dengar. Kita kena pakai yang tu. Maksud dengar diri sendiri. Walaupun ketika kita baca itu imam sedang baca di hadapan, kita tak dengar langsung apa yang kita baca. Jelas ni. Jangan pula kita melawan suara imam. Duduk fikir ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Jadi jatuh pada hukum makruh dan jatuh pada hukum haram. Tengok atas keadaan. Okey, baik. Mazhab Hambali membaca bacaan surah Fatihah tak wajib bagi makmum secara mutlak, tetapi sunat bagi makmum membacanya dalam solat sirriyah dan semasa saktah imam, semasa imam senyap, ya, imam senyap. Terdapat juga riwayat Imam Ahmad bahawasanya baca Fatihah itu diwajibkan ke atas makmum dalam solat sirriyah. Jadi kesimpulannya dalam mazhab kita Syafi'i sahaja, ya, yang bila solat berjemaah makmumnya wajib baca kerana dia rukun solat. Dalam mazhab lain, ya, kebanyakan ulama yang masyhur di kalangan mereka tidak wajib. Ada yang menghukumkan sunat, khususnya solat sirriyah zuhur dengan asar. Dan adalah seorang dua ulama dalam kalangan mazhab lain itu mewajibkan bila solat secara sirriyah. Tapi bukan rukun, dia wajib saja. Ya, dia baca dengan rukun. Wajib ini kalau kita tak buat berdosa, ditinggalkan tidak membatalkan solat, itu wajib. Rukun kalau tak buat membatalkan solat. Jadi mazhab Syafi'i kita sahaja yang wajib kena baca surah Al-Fatihah. Ya, kalau tiada keuzuran. Apa contoh keuzuran? Makmum yang lambat, ya, makmum yang masbuk. Yang ini makmum masbuk ini Fatihahnya ditanggung oleh imam, ya, sekiranya dia tak sempat menghabiskan surah Fatihahnya. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita ni, ya, imam antara lainnya dia kena diam lebih lama sikit. Ya, dia imam antara lainnya ada beberapa tempat diam, ya. Yang saya tengok ni sekarang ni dua. Nanti dah kalau ingat lagi yang lain saya beritahu lagi. Yang pertama, diam imam ini ketika selepas takbiratul ihram.
memberi peluang kepada semuanya untuk membaca doa iftitah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, diam imam ini apabila sudah habis membaca surah Al-Fatihah, selepas amin, sebelum memulakan bacaan surah selepasnya, dalam solat jahriyah, solat yang baca kuat, iaitu subuh, maghrib dan isyak. Jadi diam ini lama mana? Sunat dalam mazhab Syafi'i, diam ini lamanya lebih kurang andaian makmum macam dah nak habis tu, dia start baca pun boleh, dalam masalah sebenarnya ya. Tapi itu antara sunat diam. Ya, seketika imam ya dalam membaca sebarang surah, iaitu selepas amin surah Fatihah sampai dia start membaca surah tu, diam. Itu sunat bagi imam dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain ya, itulah mazhab lain tak ada ya tentang hukum sunat tersebut. Mazhab kita Syafi'i ada. Kenapa? Tujuannya itulah ya, makmum dapat membaca surah Al-Fatihah dengan tenang, tidak berebut-rebut membaca dengan melawan imam. Ya. Baik. Itu surah Al-Fatihah. Jadi surah Fatihah ni apa yang perlu dijaga? Ya, yang perlu dijaga kesalahan-kesalahan yang biasa ya, yang boleh membatalkan solat. Ya, membatalkan solat, antara lainnya kesalahan-kesalahan yang boleh mengubah makna. Contoh membaca ya an'amtu, sepatutnya an'amta. Ya, kat mana tu ayat tu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta. Ya, iaitu jalan-jalan yang aku telah beri nikmat kepada engkau. Ya, an'amta. Kalau kita baca an'amtu, jadi ya saya beri nikmat kepada saya. Tak kenalah segi maknanya lagi. Ya, kan ubah baris. Kemudian contoh yang lain lagi yang boleh menukar maksud, ya, yang boleh menukar huruf daripada maghdubi menjadi ra, mim ra, bukannya mim ghin. Ini juga boleh membatalkan solat. Jadi kesimpulannya, apa saja surah Fatihah ini yang kita baca mengubah makna, maka ianya boleh membatalkan solat kita. Ya, jadi kita jagalah bacaan Fatihah tersebut, pastikan barisnya betul, ya, pastikan makhraj hurufnya juga seboleh-bolehnya betul lah, sebenarnya betul. Dan untuk membaca Fatihah ini antara kesalahan-kesalahan yang kecil lah, ya, kesalahan-kesalahan yang kecil, yang tidak kesalahan yang tidak membatalkan solat, yang tidak merosakkan surah Fatihah, ya, makhraj huruf yang susah tak disebut, contohnya ya, waladdallin, kalau tu bertukar dengan dal, dot kepada dal. Ini kadang-kadang tu orang payah nak sebut, ya. Yang ini antara yang dimaafkan, ya, antara kesalahan-kesalahan yang dimaafkan, ataupun kesalahan dalam mat dan dalam hukum tajwid. Ini juga kesalahan yang masih menjadikan solat itu adalah sah hukum tajwid, ya. Yang dua harakat dibaca satu harakat, contohnya ya, Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah situ dia baca dengan satu harakat, Ar-Rahman situ pun baca satu harakat. Ya, yang itu tidak mengubah makna. Itu hanya segi kesalahan daripada segi makhraj, segi tajwid sahaja. Ya, contoh yang lain yang biasa, ya, waladdallin tu sepatutnya 6 harakat segi tajwidnya, tetapi ada yang baca tak sampai 6 pun, 2 kadang-kadang tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang itu boleh lagi, ya, macam lagi sah solat tersebut kalau kesalahan segi tajwid. Banyaklah, ya, segi tajwid tadi tu. Wallahu a'lam bissawab. Habis.
bab membaca surah Al-Fatihah. Saya ada ditanya berkenaan dengan wuduk, berkenaan dengan wuduk tangan yang berbalut. Macam mana cara nak berwuduknya? Ikut mazhab Syafi'i, bagi tangan yang berbalut, tangan itu juga merupakan tangan itu juga merupakan anggota tayamum. Nak buka balutan tak boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kena berwuduk macam biasa. Bahagian balutan itu disapu dengan air. Itu saja, dan solatlah macam biasa, tetapi kena qada. Kerana anggota wuduk atau tayamum tidak boleh kena air ataupun kena debu. Tapi kalau bagi anggota wuduk yang tiada kaitan dengan anggota tayamum, contoh berbalut di kaki, ke kaki hingga ke buku lali berbalut, ambil wuduk macam biasa. Kawasan lain membasuh muka, tangan hingga ke siku, kanan dan kiri, sapu kepala, telinga ambil yang sunat contohnya, sampai di kaki, katakan kena pada kaki kanan, yang itu tak boleh kena air ataupun air tak masuk kat situ, maka digantikan dengan tayamum. Jadi kena keringkanlah dulu muka dan juga tangan ni, anggota ganti dengan tayamum. Tayamum, tepuk debu, sapu muka, buang debu, tepuk debu yang kedua, sapu. Dan yang tidak boleh kena air pada anggota wuduk. Dan basuhlah kaki kanan, kawasan mana lagi yang ada ruang untuk kena air, basuh. Kemudian kaki kiri, sempurnakan wuduk. Dan solat itu tidak perlu qada, sebab dah digantikan dengan tayamum tadi tu. Itu. Kemudian contoh yang lain, katakan boleh juga dalam mazhab kita Syafi'i juga sapu di atas balutan tersebut, dikira sah sekiranya sebelum dibalut itu orang itu sudah pun ada wuduk. Maknanya sebelum dia dibalut, dia ambil wuduk dulu. Ambil wuduk dulu baru dibalut. Bila dah dibalut keadaan begitu, maknanya dia tak perlu gantikan dengan tayamum. Cukup dengan dia menyapu air di atas kawasan yang berbalut tersebut, itu pun sudah sah, dan solat tak perlu qada. Tapi nak berlaku tu payahlah kan. Cuma kalau yang tahu tu, dia akan buat macam itulah. Dia akan berwuduk dulu sebelum anggota wuduk dia dibalut. Jadi ada 3 benda kat situ tu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Cuma baru-baru ini JAKIM dipermudahkan, dan benda ini masuk dalam silibus sekolah. Pendidikan Islam tingkatan 2. Berwuduk dan solat ketika sakit. 100% ambil yang fatwa JAKIM. Yang mana JAKIM dia dah ambil sebenarnya daripada mazhab lain, dipermudahkan. Dalam mazhab kita Syafi'i memang ketat sikit lah, ketat. Kita Syafi'i agak ketat. Jadi JAKIM dia dah ubah benda tu. Saya tak tahulah. Jadi tak tahulah di luar sana ada orang bergaduh ke apa ke. Wallahu alam lah. Saya tak pasti yang itu agak tak lah, kita belah panada lah. Jadi JAKIM senang. Sama ada orang itu dah ambil wuduk atau belum, ataupun tidak sebelum dibalut, cukup mana-mana anggota wuduk yang berbalut itu, cukup dengan kita sapu air sahaja. Katakan tangan berbalut, ambil wuduk macam biasa, tempat-tempat lain basuh muka, tangan hingga siku ni okey, yang lain tu basuh sapu. Ingatlah, sapu dengan basuh lain tau. Basuh air mengalir. Kalau pakai spray, air mengalir, baru kita
baru kita gosok. Sapu ni kita ambil air bertakung ni, kita lepaskan air tu, ada kesan basah sahaja. Itu sapu. Sama juga dengan rambut. Hukum sapu rambut, wamsahu biruusikum. Sapulah kepala kamu. Bukan rambut ya, minta maaf. Sapulah kepala kamu. Tak ada rambut. Baik, sapulah kepala kamu. Ya. So sapu kepala bukannya basuh kepala. Jadi kalau sapu ni kita ambil air, ya, air tu kita dah turunkan, tak bertakung lagi dah, hanya basah saja sapu. Kalau kita basuh, maksudnya air tu mengalir, kena takung ni, takung celepuk atas kepala. Habis basah. Tu baru basuh. Jadi kepala ni kita sapu. Itu beza basuh dengan sapu. Ya, jadi basuhnya iaitu buka tangan hingga ke siku, kanan dan kiri, kaki. Itu basuh. Yang sapunya sapu kepala dan juga sapu telinga. Itu sapu. Jadi jangan bertukar sapu dengan basuh tu. Jadi sebab tu bila kita sapu kepala tu, taklah sampai basah habis baju kita ni. Kalau basah tu maksudnya apa? Tu bukan sapu, tu basuh, air mengalir. Tu beza basuh dengan sapu. Jadi untuk JAKIM sekarang ni yang diajar kepada sekolah-sekolah dan sebagainya, yang juga digunakan oleh JAKIM dalam Hospital Mesra Ibadah, program Hospital Mesra Ibadah satu Malaysia ni, ya, iaitu gunakan cara tu. Berbalut cukup sapu saja, memadai. Tidak perlu lagi qada solat. Solat itu dikira sebagai sempurna. Yang tak boleh sapu ni bila apa? Bila seluruh anggota wuduk berbalut jadi mami. Yang tu baru tidak boleh. Yang tu baru kena qada. Jadi itu perbezaan antara itulah JAKIM dengan mazhab Syafi'i kita. So nak pakai yang mana? Kat sekolah memang dah ajar ikut silibus lah. Silibus sekolah dah kata macam tu, JAKIM, pakai JAKIM je lah. Ya. Dan bila kita, sebab buku sekolah tu dia ada kod bar, QR barcode tu kan. Bila kita tag kat situ dengan telefon, dia akan keluar video dalam YouTube. Video itu video Imam Muda Ashraf mengajar secara praktikal cara-cara berwuduk, bertayamum dan juga cara solat orang yang sakit. Yang dibuat di katil hospital praktikal. Semua video kat situ ada. Hospital Mesra Ibadah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube, Hospital Mesra Ibadah. Itu Imam Muda Ashraf ajar ikut tu lah, ikut JAKIM punya sipil tu lah. Kebanyakannya buku teks agama Islam lah yang baru punya ni, ya, kebanyakannya ditashihkan oleh disemak lah kot oleh Ustaz Syauqi UPM. Jadi nak pakai yang mana? Nak pakai Imam Syafi'i yang betul-betul Imam Syafi'i ke? Nak pakai JAKIM? Ya, terpulanglah pada tuan-tuan. Ya, kita berlapang dada. Sama juga macam isu zakat kan, ya, Imam Syafi'i zakat dia mesti harta yang dizakatkan tu, terima harta itu juga dikeluarkan sebahagiannya untuk zakat. Ya, Imam Syafi'i dia tak boleh tukarkan, katakan zakat emas, dia tak boleh tukarkan emas itu kepada duit, tak boleh Imam Syafi'i. Tapi kita terima pendapat mazhab lain, dijadikan satu pandangan fatwa dalam Malaysia, iaitu boleh ditukarkan kepada duit. Nampak? Jadi sedikit yang sama, jadi memudahkanlah sebenarnya. Jadi terpulanglah kepada kita lah. Orang muda-muda yang memang generasi baru ni memang nak terima mana yang mudah lah. Kita yang tua-tua ni tengoklah ya, kalau kita masih lagi open, boleh terima terbuka, kita terima yang mudah lah. Kalau tidak, kita follow ialah Imam Syafi'i 100%. Jadi ini saya no comment, terpulanglah ya. Wallah saya sembahyang lah, video macam kiri kanan
Okey, menggerakkan kepala, pandang kiri kanan. Kalau antara pergerakan besar dalam solat iaitu menggerakkan tangan, menggerakkan kaki dan menggerakkan kepala secara berturut-turut 3 kali. 3 kali secara berturut-turut batal solat. Itu dikira pergerakan besar. Gerak kepala, tangan, kaki, itu dikira pergerakan besar dalam solat. Jadi kalau kepala kita sembahyang, macam tu batal lah solat. Tapi kalau tak sampai 3 pergerakan berturut-turut, tak batal, tapi makruh, kerana menggerakkan anggota badan tanpa sebarang sebab yang munasabah, yang dibenarkan syarak, maka hukumnya adalah makruh. Contohnya bergerak, dia ada kadar tumaninah tu kan. Dia ada berhenti tu, dia tak secara berturut-turut. Yang tu tak ada masalah. Cuma hukumnya adalah makruh. Sama juga dengan menggerakkan anggota-anggota tangan dan juga kaki. Lepas tu kita nak gaduh kata, contohnya ambil kat belakang sini, katakan ambil tangan, ini dikira sekali letak kat sini. Lepas tu kita gerakkan jari. Jadi jari ni kita ganggulah walaupun 2 hari 2 malam, tak apa, tak batal solat. Sebab jari ni dikira sebagai anggota kecil. Jari ni dikira anggota kecil. Garulah macam mana pun. Bila kita duduk kat depan atas ayam, kita lalu depan jemaah ni. Ya. Hukumnya mana? Hukumnya tak apa. Tak apa. Sebab bila solat berjemaah, kiblatnya ditanggung oleh imam. Kiblatnya imam ni yang kita tak boleh potong. Kiblat orang lain yang jadi makmum, kita boleh potong. Baik, itu sekiranya saf yang normal. Saf yang normal, rapat-rapat tu kan dulu. Ya. Sebab dia jarak 3 hasta lah. Kita tak boleh melintas di hadapan ini, jaraknya sampai tempat orang itu sujud. Melepasi orang itu sujud, itu bukan lagi itu bukan lagi halangan, boleh melintas. Faham tak ni ya? Maknanya dia mesti yang dilarang melintas iaitu kawasan orang tu berdiri sampai tempat dia sujud. Itu yang haram orang lintas. Orang boleh lintas. Jadi bila dah melepasi tempat dia sujud, di situ orang dah boleh melintas. Ya, itu tak berdosa dah secara biasanya. Tapi bila solat secara berjemaah, kita boleh melintas di hadapan orang tu. Boleh melintas di hadapan makmum kerana imam yang tanggung kiblat semua sekali jemaah. Boleh. Tapi sekarang ni PKP tak ada masalah lah. Sebab berjarak kan, 1 meter berjarak. Jadi kita kawasan di situ kosong, kita boleh lalu. Situ kosong, boleh lalu. Sebab itu dah melepasi tempat sujud. Nak tahu tempat sujud, tengok soft lah. Soft. Itu dah panjang dia tempat sujud. Berdiri sampai tempat sujud. Jadi kalau kita potong melepasi soft tu, boleh, tak ada masalah. Sama jadi solat di solat bersendirian ke, solat berjemaah ke, boleh, tak ada masalah. Ya. Najib kata satu kepada anggota yang balutan tu. Ya. Kalau dia gunakan ayat lalukan air pada balutan anggota tu, apa perbezaan? Boleh sebenarnya atau tak boleh? Dia sapu. Bila kita lalukan air, maknanya benda tu kenapa dia berbalut supaya tak boleh kena air. Bila sapu, bila dia lalukan air, dia jadi basah. Jadi mungkin akan membahayakan kepada tempat dibalut tu, tempat dia luka atau tempat dia cedera tu. Sebab basah, bila basah melambatkan contohnya sembuh dan sebagainya. Sebab tu dibenarkan hanya sapu. Sapu dibenarkan supaya itulah tidak mudarat kepada orang tersebut. Lalukan air.
Mungkin maksudnya sapu lah kot. Lalukan air ataupun kesan-kesan air, basah air tu kita lalukan. Sapu lah tu. Maksudnya sapu lah tu. Wallahu a'lam. Boleh dah ya? Kita patuhi PKP SOP. Azan kita berhenti. Ya, insyaAllah saya tanda balik, saya sambung balik nanti tentang amin. Siapa yang patut kata amin? Ya, waladdallin. Amin. 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 Mana satu? Mana satu yang tepat? Mana satu yang betul? Imam kena baca tak amin? Makmum kena baca tak amin? Imam solat baca kah ataupun makmum sekali? Ataupun imam diam, makmum yang amin? Kita baca perbahasannya di pertemuan yang akan datang. Bila? Wallahu alam. Ya, tak apalah ya, tak ada masalah. Ada masa, ada peluang, ada rezeki, kita jumpa lagi insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kefahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma asrif 'anna wadfa' 'anna al-bala' wa hadzal waba' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.